Silakan duduk, jemaat kasih dalam Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹，请坐。 Shalom. 平安，弟兄姐妹们， Liburan kemana? 到哪里旅游？ Kita bersyukur negara kita itu begitu peduli kepada agama-agama di Indonesia. 我们感谢上帝，在我们的国家里，我们将注意到每个宗教， Sehingga setiap agama diberikan hari libur. 直到每个宗教都有它的假期。 Dan kelebihannya adalah yang tidak seagama pun libur. 它的特别是就是说，不跟我们同教的也是放假。 Tetapi saya percaya sekalipun libur, tetapi relasi kita dengan Tuhan tidak pernah libur. 我相信我们放假，但是我们与上帝的关系不曾放假。 Jemaat kasih dalam Tuhan, hari ini kita akan melanjutkan eksposisi dari surat Efesus, yaitu Efesus 1 ayat 13-14. 今天早上我们的学习继续下去，在以弗所书第1章第13节到14节。 Saya akan mengajak kita membaca dua ayat firman Tuhan ini bersama-sama, Indonesia terlebih dahulu, kemudian Mandarin. 我们要读这2节圣经，首先我们用印尼文来读，以后用华语来读。 Bahasa Indonesia membaca bersama dengan saya, ada di layar juga 1, 2, 3. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Roh Kudus itulah jaminan warisan kita sampai kita memperoleh penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Mandarin. 用华语的一起跟我来读，第13节、14节、13节，你们既听见真理的道，就是那叫你们得救的福音，也信了基督。既然信他，就受了所应许的圣灵为印记。这圣灵是你们的基业的凭据。这等到上帝之名背书，那使他的荣耀得到称赞。读经到这里。 Jemaat kasih dalam Tuhan, sebelum kita melanjutkan, saya kasih kita pilihan. 今天早上还没有继续下去的时候，我给你们大家有2个选择。 Kira-kira jemaat mau mendengarkan khotbah hari ini, khusus hari ini ya, jadi maksudnya jangan ada patokan minggu depan juga pengen berapa menit. Khusus hari ini, kira-kira mau berapa menit? 今天早上，特别是今天早上，弟兄姐妹，你们听到要几分钟呢？ 30? 大概要几分钟？30分钟？ Janganlah ya, karena diterjemahkan ya. Jadi jangan 30, kalau 30 berarti 15 ya. 如果30分钟，我们2个语言，15分钟，15分钟。 Kita ambil saja 45. 我拿一个时间45分钟， Saya akan atur 45 menit, jam ini akan berbunyi. 我要安排这个闹钟在45分钟里面要响。 Oke, kita atur dan saya taruh jam ini di sini. 我们安排在这里，我放在这个闹钟在这里。 Kita masuk di khotbah. Kita hari ini bicara tentang dua pengesahan. 今天早上我们要讲到2种的验证。 Jemaat kasih dalam Tuhan, benarkah apa yang menjadi statement di layar kita? Di dunia ini tidak ada yang benar-benar pasti. 在所看到的可以讲到，在这个世界上没有一个是确定的， Segala sesuatu mungkin saja berubah. 大概一些都改变了， Baik berubah secara mendadak, 大概冲冲突突的改变， ataupun berubah secara pelan-pelan setahap demi setahap. 或者说慢慢的改变。 Sehingga ketika kita bicara dunia ini tidak ada yang benar-benar pasti, maka kita seringkali memunculkan kalimat ini. 当在这个世界上我们感觉到没有肯定、没有确定的，我们要出现这一个问题。 Yaitu kalimat bagaimana jika. 他的问题是说，如果 Kalau kita punya anak yang semakin bertambah besar dan kemudian mereka sekolah atau kuliah di luar negeri, 如果我们有孩子，他天天的长大以后，他们读书了，出国读书。 maka sebagai orang tua ketika mengirimkan atau mengantarkan anak kuliah atau sekolah di luar negeri, kita akan bertanya bagaimana jika nanti di sana dia tidak lagi ke gereja. 我们在想，如果我们把他送到外国的时候，如果他在外国，他没有去教会，如何呢？ Bagaimana jika kalau dia di luar negeri sana dia sakit, siapa yang ngurus? 如果他在外国，他生病没有人去处理他，如何呢？ Karena kalau di rumah kan kalau dia sakit kita masakin bubur.
果他在家里生病，大概我们做父母亲的为他煮一些粥， kita antarkan ke dokter. 我们把他送到医院去看医生。 Kalau di luar negeri, di negeri orang tidak ada orang yang kenal, bagaimana kalau dia sakit? 如果他在外国生病，在别人的国家，如果他生病如何呢？ Kalau kita kerja, 如果我们工作， maka seorang yang normalnya kerja, dia ingin naik jabatan lebih tinggi. 正常的我们工作，我们想年年都升级， Karena naik jabatan kan berbanding lurus dengan naik gaji kan. 因为当我们升级的时候，整个对我们的工价一定起了。 Tetapi bagi kita yang kerja, kita berpikir bagaimana jika kalau saya udah kerja, tetapi jabatan saya stuck dan tidak naik-naik gaji atau naik jabatan. 我们成为工作人员的时候，我们很想，在我们的工作，如果我这样子工作下去，我没有升级，如何呢？ Atau mungkin kita dipecat. 那个时候我们被辞职。 Kan ingat waktu masa-masa COVID kan begitu banyak PHK dan mungkin kita khawatir di situ dan bertanya bagaimana jika saya yang dipecat? 当这个COVID 的时候，我们想到那个时候很多人被辞职。如果我们想，如果我被辞职，怎样子呢？ Bagaimana jika kalau misalnya kita general check up? 如果我们在公众的检查的时候， Kemarin saya besuk seorang jemaat, kemudian dia cerita kalau di Singapura itu check up cancer itu dilakukan rutin. 我昨天探访一个会友，有一个人他讲在新加坡，他是连续的一直检查的身体。 Kalau di Indonesia mungkin general check up-nya periksa kolesterol berapa, 如果在印尼这完全的检查，就在看检查我们的ECG线 asam urat atau ada atau tidak. 酸量如何。 Apalagi ya kalau Bapak Ibu general check up biasanya. 你们曾经做一个完整的检查吗？ Organ dalam oke atau tidak, jantung gitu ya, paru-paru. 心脏或者恢复。 Tetapi kemudian ketika kita general check up, maka kita juga bertanya bagaimana jika kalau hasil dari general check up itu tidak bagus? 如果我们在总共检查的时候，如果我们的成绩不好， Makanya 如何呢？ makanya kadang ada orang yang nggak mau general check up atau nggak mau ke dokter, takutnya kalau periksa darah, kita kondisi sehat, 很多人他们不要做一个中共的检查，因为当他查血的时候， tetapi kemudian hasilnya itu ternyata saya kolesterol tinggi, asam urat tinggi, agak sedikit jantung, dan kita menakutkan bagi kita. 血检查了以后，里面有看到有这个心脏病啦，有恢复了，他的血尿糖尿很高啦，酸尿很高啦。 Bukankah itu yang kita hadapi di tengah-tengah dunia ini, yaitu kekhawatiran, ketidakjelasan di dalam hidup kita? 在这个世界上，我们所面对的一切，叫我们担忧，在我们的生命，在我们的生活上。 Karena itu di dalam Efesus 1 ayat 13-14, Paulus tahu kondisi dari jemaat Efesus dan jemaat-jemaat yang menerima surat Efesus ini. 所以在以弗所书第1章13节、14节，使徒保罗知道那个时候以弗所的教会他们的情况如何， Paulus tahu akan pergumulan dan kesulitan mereka. 使徒知道他们的挣扎、他们的困难。 Paulus tahu akan tantangan mereka sebagai manusia dan tantangan mereka sebagai umat Tuhan. Paulus tahu. 他们之间成为人，他们之间成为教会的会友。 Bahkan Paulus juga pernah berkata, aku tahu kok bagaimana rasanya kelaparan itu. 甚至使徒保罗说：“我知道怎样子面临饥饿， Bagaimana diperlakukan tidak baik karena imanku kepada Kristus. Aku tahu itu. 怎样子人对我，叫我在我的信心对主耶对基督。” Sehingga dia memberikan dua hal ini kepada jemaat dan kepada kita hari ini. 知道他给这两种事情给他的信徒们，也是对我们今天。 Di dalam ayat yang ke-13 dikatakan, di dalam dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya. 当你们信了的时候，就受了印记。 Tadi selesai KU1 ditanya, Roh Kudus itu diberikan ketika kapan? 刚才第一堂我问，什么时候那个时候圣灵降临给我们呢？ Ketika kamu percaya. 当你们信的时候， Ketika kamu percaya dimeteraikan.
当你们信的时候被印记。 dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. 接着他所应许的圣灵， Sehingga bagian ini tidak berkata semua orang akan dimeteraikan. 就是在这一部分说，没有全部人被印记， Semua orang akan menjadi milik daripada Allah. 一切的人都要成为属于上帝的。 Tetapi bagian ini dikatakan bagi orang yang percaya dimeteraikan oleh Roh Kudus. 在这一部分讲到，对相信的人要被圣灵所印记。 Pragisto. Jadi pragisto itu dimeteraikan. 这里讲到就是印记。 Apa arti dimeteraikan? 什么叫做被印记呢？ Dimeteraikan itu berarti menandai. 就是说给一个记号， Atau membubuhkan stempel untuk membedakan dengan tanda khusus. 加上一个印证，就是跟别个属性不一样了。 Sehingga pengesahan pertama adalah Allah Roh Kudus memeteraikan kita sebagai milik Tuhan yang tidak bisa diganggu gugat. 一个印记，头一个就是说，我们成为上帝的，不能够被人家打扰的。 Di dalam penerapan pada masa itu ada 4 penerapan pragiso ini. 那个时候有4种的肯定，在这个世界世上。 Yang pertama, 第一， telah dibayar 已经还清了， dengan lunas. 还清了。 Bapak Ibu zaman dulu, 弟兄姐妹们， Kalau- 过去的时代， kalau seseorang itu dimasukkan ke penjara, 如果一个人把他囚在监牢里面， maka ketika dia di dalam penjara, di luarnya itu dituliskan ini. 当他在监牢的时候，在监牢的门就写下这样子， Sertifikat hutang. 他一切的债的一切记录， Sertifikat hutang di bawahnya itu hutang-hutang apa aja nih yang dia punya. 他所欠的债是什么什么列下来， Yang membuat orang itu harus dipenjara. 叫那个人应当被囚在监牢里面。 Kita kasih contoh. 给一个比喻， Sertifikat hutang dari Roni. 就是从 Ronnie 的这个债的记列下来。 Kenapa Roni dipenjarakan? 为什么 Ronnie 要被关在监牢？ Oh, karena Roni pinjam uang temennya itu tidak bayar. 因为借他朋友的钱没有还。 Makanya kadang ada orang yang bilang gini, kalau orang yang suka minjem, mukanya itu seperti kucing yang lucu. 如果一个人时常借钱，他像一个很调皮的猫一样。 Tetapi ketika ditagih, seperti harimau yang sedang lapar. 因为如果当人家跟我们讨钱的时候，我们像一个这个老虎，像在饿的老虎。 Nah, Roni ini ketika dia minjam 10 tahun yang lalu, dia seperti kucing yang lucu, minjem uang 10 juta. 10年前他要借钱的时候，他像一个很苗条的猫一样。 Ketika teman saya datang kepada saya dan berkata, Ron, bayar dong 10 jutamu. 当我朋友来跟我讨账的时候，说你还钱，你还吧，你的债赊条。 Kemudian bahasa halusnya tarsok, bentar Iho. besok. 我就找一个理由说，明天明天再明天，明天再明天。 Kemudian teman saya bofat sama saya dan kemudian lapor sama polisi. Pak polisi, ini Roni hutang 10 juta. 当一个人说我欠他赊条的时候， Sehingga saya ditangkap dan dipenjarakan, ditulis nih, Roni hutang 10 juta kepada si A. 我就被抓，被关在监牢里面，在那边写着，Sehingga- 你欠了赊条。 Sehingga ketika orang berjalan di depan ruang penjara itu dan melihat tulisan ini hutang Roni 10 juta, mereka akan lihat, wah Roni ini dipenjara karena hutang 10 juta. 他们走过那个监牢的门，经过的时候，他们可以看在那边写着，这个人欠了赊条，以后被抓关在监牢里面， Sehingga saya harus melewati masa penjara misalkan 2 tahun. 以后我就要面临这个被审判、被关在那里，差不多2年的时间。 Setelah saya lewati masa 2 tahun, maka saya bebas. 过了2年以后，我就成为一个自由的人。 Kemudian ada sertifikat lagi dibayar lunas. 最后又再出了一条信，就是说已经还清了。 Jadi ada orang yang tanya gini, Ron,
lu kan punya hutang 10 juta sama si A. 如果有人家问你有欠这个 CA 有10条的钱， Kemudian saya tinggal menunjukkan sertifikat ini, enggak kok, memang saya pernah hutang tapi saya dipenjarakan dan sekarang saya sudah lunas hutangnya karena saya dipenjarakan. 是的，我没有还他，但是我已经被抓，被关在监牢，差不多2年的时间，就是付了这个账10条。 Yang kedua adalah tanda kepemilikan. 拥有的， Tanda kepemilikan ini misalkan saya beli barang. 就是一个记号，成为属于我的。就是比如说，我买一个东西， Satu, apa sih kalau kayu itu satu gelondongan kayu 我买了一捆的那个木树， dari negeri Konoha misalkan. 跟别人买了， Harus melewati negeri itu 2 jam dan bisa melewati sungai. 我要经过一个城市，差不多要过一个小河。 Sehingga saya pesan, Pak, saya mau beli 1 gelondong kayu dan kemudian tolong antarkan via sungai. 我就跟他说，我要买1、2捆的这个树木，你把我经过这个河送到我那边去。 Dan kemudian di sana penjual kayu itu akan menstempel kayu ini milik Roni dan kemudian dialirkan. 这个卖树的人就要把这个树盖上印，这个印是说这个木树已经是 Ronnie 的，他就把它留在那个河里面。 Sehingga ketika seseorang lihat gelondongan kayu ini mereka tahu itu milik Roni karena ada stempel milik Roni. 当别人看到这个树木的时候，他知道这个树木是 Ronnie 的，因为那边有盖着一个印。 Yang ketiga adalah ikatan keamanan. 第三就是在治安上， Bapak Ibu masih ingat ketika Tuhan Yesus dimakamkan, dikuburkan. 弟兄姐妹们，你还记得当主耶稣被埋葬的时候， Kemudian gua dikubur itu ditutup dengan batu besar. 那个时候他的葬的洞的时候，那边用一个大石头盖起来， Kemudian dimeteraikan. 以后就被封起来。 Meterai itu tanda tidak ada seorang pun yang boleh buka kubur itu. Kalau buka bukan hanya berhadapan dengan sang pemeterai, tetapi kepada kaisar yang memeteraikan akan kubur itu. 那个坟墓已经被封的时候，没有人可以开，就是说只有那个凯撒来封这个坟墓的凯撒才可以开。 Sehingga sesuatu yang konyol ketika ada rencana berkata bahwa jasad Yesus dicuri para murid. Sesungguhnya mereka sedang meragukan akan ikatan keamanan ini. 当他们在传说他的身体被他的门徒偷去了，就是说他们在疑惑这个治安。 Kemudian yang keempat adalah jejak keaslian atau identitas. 第四就是说，他的身份，真正的身份。 Bapak Ibu, pada masa itu meterai itu masing-masing orang punya meterai masing-masing. 那个时候印记有不同的印记，有各种各样的印记。 Saya punya, Leo punya, Bu Sarina punya. 我有，传道有，这个弟兄有，这个姐妹也有。 Ketika sesuatu dimeteraikan, 当一个东西被封住的时候， maka akan ada sebuah lem ditempelkan di sini. 当这一个书信被贴上这个印记的时候， Kemudian dimeteraikan. 以后就贴上这个印记。 Kelihatan nggak tentunya? Kelihatan ya? 看到吗？ Dimeteraikan. Berarti surat ini punya saya untuk seseorang. 就是说这一封信是从我给某某人。 Dalam kegiatan keagamaan pun 在信仰方面， Spragiso ini juga berlaku. 这个布拉吉说，该印也是曾经。 Jadi ada hewan yang akan dikurbankan, yang layak hewan itu dimeteraikan. 这个动物要被牺牲的时候，这个动物也是应当被盖一个印。 Atau ada orang yang akan dikurbankan kepada ilah dan dia dimeteraikan. 或者说有人要献祭，得是把它祭物把它盖上一个印。 Masih ingat khotbah minggu lalu tentang kuil di Efesus? 上个星期所讲的关于这个在这个庙里面的献祭， Kuil Dewi Artemis.
这个神女神， Nah, di dalam kuil Dewi Artemis ini pun persembahan kurban itu diberikan. 当他们献祭给这个女神的时候， Kurban yang diberikan itu bisa kurban secara rutin, seperti itu ya. 他们能够连续下去的献祭， Kurban yang sudah dimeteraikan ini layak untuk Dewi Artemis dipersembahkan. 这个祭物是配的来献给这个女神， Ataupun kurban untuk menenangkan Dewi Artemis yang dipercaya sedang mengamuk. 叫她不要发脾气， Nah, Pak Feici. 不 Jadi sedang 太 marah. Nah, jadi buktinya apa? Ketika laut itu bergelora airnya, mereka berkata Dewi Artemis ini sedang marah sama kita dan kita harus mempersembahkan korban baik binatang. Kalau nggak mampu, orang dipersembahkan bagi Dewi Artemis. 当海那个时候兴起这个波浪的时候，他们就说这个女神在发脾气，就是说如果用祭物献不起，他们就把人献上。 Ataupun budak itu dikurbankan dengan distempel di mana? Di dahi. 或者说一个奴隶，当他要被献的时候，被买的时候，他在他的额上盖一个 Dimeteraikan 印， milik siapa? 这个指着是谁，而是属于谁的。 Lalu pertanyaannya adalah apa maksud Tuhan memeteraikan kita dengan Roh Kudusnya? 问题就是说，为什么上帝要把我们借着他的圣灵把我们盖印呢？ Maksud Tuhan memeteraikan kita dengan Roh Kudusnya di dalam 3 bagian ayat ini ditulis oleh Paulus. Tuhan memeteraikan dengan Roh Kudus 2 Korintus 1 ayat 22, Efesus 1 ayat yang ke-13, kemudian Efesus 4 ayat yang ke-30. 在这里写使徒保罗在哥林多后书1章22节里面有写作，在以弗所书1章13节，在以弗所书4章34节也是有记录下来。 Apa maksud bahwa Allah Roh Kudus adalah meterai kita? 这里是什么意思？圣灵把我们印上他的印记。 Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Allah Roh Kudus adalah meterai yang mengesahkan kepemilikan, keselamatan terjamin, dan perlindungan Allah yang kekal atas umatnya. 圣灵把我们印记，就是说我们是属于上帝的，也是照顾我们，上帝的照顾，这也是永恒的。 Ada 2 kata penting di situ. 在这里有2个是很重要的。 Ketika kita dimeteraikan, maka sesungguhnya bicara tentang kepemilikan. 当我们被印记的时候，就讲到我们是属于是谁的， Bicara tentang kita ini milik siapa? 我们是属于谁的， Kita ini adalah milik daripada Allah. 我们是属于上帝的。 Ketika dimeteraikan bicara tentang perlindungan. 当我们被印记的时候，我们得到上帝的保守， Karena kita ini milik Tuhan, maka Tuhan pasti melindungi kita. 因为我们是属于上帝的，上帝一定抚养照顾我们。 Karena itu John Owen berkata pemeteraian Allah terhadap orang percaya berarti Roh Kudus penuh anugerah di dalam dan atas orang percaya memampukan kita melaksanakan setiap tugas panggilan kita. 在这里就是说，被印记的时候，圣灵教我们有能力怎样子实行我们的责任。 Karena itu 所以， Tuhan yang memeteraikan adalah Tuhan yang melindungi orang yang dimeteraikan. 上帝印记了那个人，那个人就是说被上帝照顾来照顾他。 Perlindungan Tuhan adalah landasan hidup dan jaminan akan kelangsungan hidup kita di dunia ini dan di surga nantinya. 上帝的保护就是说把我们印记了，他成为一个凭据。 Allah Roh Kudus menjadi meterai yang berdiam di dalam diri kita dan Roh Kudus selalu bersama orang percaya di dalam kehidupan. 圣灵是住在我们里面的，与我们这个相信的人活在一起， Sehingga kita terlindungi, 使到我们被上帝照顾， kita aman, 我们平安， kita tentram, 我们能够有一个平安， dan tersertifikasi 100% sebagai anak Tuhan. 我们被记录、被写下来，被成为上帝的儿女们。 Yang secara sah diadopsi dan dikasih oleh Tuhan. 我们是因着上帝的爱，属我们为他的儿女们。 Ketika jemaat Efesus menerima surat itu, mereka mungkin masih sebagai seorang budak. 那个时候，大概我们还是一个奴仆。
Tetapi sekalipun status mereka budak, ketika mereka dimeteraikan oleh Roh Kudus, mereka adalah orang yang merdeka di hadapan Tuhan. 当他们还是奴仆的时候，因着圣灵的印记，他们成为一个自由的人。 Penerima surat itu mungkin adalah orang Kristen non-Yahudi. 大概是一个基督徒，不是犹太的基督徒，犹太人的基督徒。 Sekalipun mereka tidak disunat, 虽然他们没有受割礼， tetapi ketika mereka percaya kepada Kristus, mereka pun tetap adalah milik daripada Tuhan. 因着他们已经信了基督，他们就是属于上帝的。 Penerima surat Efesus itu juga adalah orang Kristen Yahudi yang sebelum mereka percaya pada Kristus disebut sebagai umat Allah, dan ini dimantapkan bukan hanya sekedar umat Allah, tetapi mereka adalah milik Tuhan. 他们这些过去是犹太的基督徒，他们不是单单成为教会的信徒，但是他们是属于上帝的。 Jadi ketika paduan suara Kaleb nyanyi, 刚才当加勒瑟班唱诗的时候， apa tadi terakhirnya? Sepanjang masa dan aku pun akan diam dalam Tuhan. 我要 sepanjang 住在上帝的殿中。 Bapak Ibu, bukankah itu keyakinan dari penulis Mazmur 23? 这个就是一个写下这个诗篇23篇的一个肯定。 Dan keyakinan kita ketika Tuhan meteraikan kita, kita akan bersama Tuhan sepanjang masa. 我们的信心就是说，当上帝把我们印记的时候，我们要一生一世的与他在一起。 Mungkin bersama dengan Tuhan, menjadi milik Tuhan tidak mengubah status sosial kita. 大概我们在上帝面前与上帝在一起的，没有改变我们的身份，我们的日常的身份， Bisa jadi tidak mengubah status ekonomi kita. 也是没有改变我们的经济方面。 Tetapi itu tidak membuat kita berkata, benarkah saya sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus? 但是不叫我们怀疑是否我们已经真正被圣灵印记了吗？ Mungkin kita setiap hari masih bergumul untuk sehari demi sehari bisa makan. 大概我们还是挣扎，一天比一天，比一天，我们所要吃的。 Tetapi itu tidak menggugurkan ketika kita sehari demi sehari bisa makan, menggugurkan bahwa kita ini adalah anak Tuhan yang telah dimeteraikan oleh Roh Kudus. 但是不叫我们怀疑，我们是上帝的儿女，已经被圣灵印记了。 Mungkin kita ketika percaya pada Tuhan, kita masih sakit. 大概我们成为上帝的儿女们，我们还是在生病。 Sakit yang mungkin sudah bertahun-tahun. 大概我们的病症已经几年了。 Di mana orang yang tidak mengenal Tuhan berkata, udah pergi aja ke orang pintar. 这些不相信上帝的人，他们说你去找一个聪明人， Tinggal dia sedikit jampi-jampi, ditiup, hilang penyakit. 他能够念一点的经，叫你的病完全灭掉了，没有了。 Mungkin kita sakit bertahun-tahun, tetapi ketika kita dimeteraikan oleh Tuhan, mungkin kita tidak sembuh sampai kepada kematian kita, tetapi kita tetap dimeteraikan oleh Tuhan. 我们病了几年，我们虽然被上帝印记了，但是我们没有恢复我们的健康，直到我们死。 Pengesahan yang kedua. 第二个界定， Roh Kudus itulah jaminan Arhabon itu. 圣灵是我们的保证。 Sampai kita memperoleh penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. 这等到被赎的时候，叫上帝荣耀的称赞。 Jaminan itu gunakan 这个聘记是什么呢？ kata ini, yaitu berarti janji atau uang muka. 这就是像一个人当约定的时候还这个第一次还的钱就是定金。 Pembayaran awal sebagai jaminan akan membayar seluruhnya. 他先还这个定金以后，他的约定要全部还清。 Saya ingat waktu 4-5 tahun yang lalu kami memutuskan ngambil rumah. 当4-5年前的时候，我们决定要买一间屋子。 Zaman sekarang kalau mau ngambil rumah itu kan ngambil gambar ya. Ngambil gambar. 如果现在时代，如果我们要买一间屋子，先买它的图画先。 Kami waktu itu nggak tahu tuh lokasi rumah itu di mana.
拿他的图画，但是不知道这个家是建在哪里， Dikirim brosur via WA. 在哪边写着，从 VR 那边告诉我们。 Jadi cuma lihat gambar di apa zoom in seperti itu besar gambarnya. Oh ya, ini ukurannya berapa, harganya berapa. 在哪边写着这间屋子，它的长宽是多少，它的价钱多少。 Kemudian sales itu berkata gini, agent berkata gini, 以后这个麦子这样子讲， ini DP-nya bisa angsur 15 kali. 要还这个定金，差不多我们安排15次来还。 Agent itu tahu ya kondisi saya, jadi bisa 15 kali. 你们知道这个卖屋子的人做的事情， Satu kali dengan nominal tertentu, dengan nominal ini. 他第一次你还这样子的数目， Bukan saya. Mungkin agent itu marah. Nah, kemudian kalau Bapak harus lunasi 15 kali, baru nanti KPR, Bang. 甚至要15次还清了以后，才可以用他的自来水。 Kalau Bapak misalnya 10 kali nggak mampu bayar, DP-nya itu hangus. 如果你还了4次，你不能够再还了，这些都算作没有了。 Jadi pembayaran DP saya di awal 1 sampai 15 kali ada jaminan bahwa saya akan membayar seluruhnya. 这个定金15次我要还，就是说我要约定全部的钱我一定要还清。 Sehingga ketika Roh Kudus dikatakan dia adalah jaminan, arhabon itu adalah jaminan atas kehidupan di dunia ini dan kehidupan kekal yang kita akan pasti terima nantinya. 在这里讲到聘祭，就是说圣灵把我们担保，在这个世界上的生活，也是担保我们在以后的生命。 Sehingga Bapa atau Allah Bapa sekarang memberi kita Roh Kudus tinggal di dalam kita sebagai jaminan bahwa Ia akan menepati janjinya membawa kita di dalam kehidupan yang kekal itu. 天父把这个圣灵放在我们里面，叫我们这个圣灵对我们，他要保证我们永恒的生活， Roh Kudus 永恒的生命。 Roh Kudus yang berdiam di dalam diri kita berfungsi sebagai arabon, jaminan kita bahwa kita ini milik Tuhan. 在我们里面的圣灵成为一个保证，对于我们的生命。 Roh Kudus sebagai arhabon itu yang menunjukkan bahwa keselamatan kita di depan terjamin bahwa kita adalah milik Tuhan. 这个圣灵在我们里面保证我们在我们前面的生命，就是说我们是属于上帝的。 Kalau di dalam dunia ini kita banyak orang akhirnya tidak melunasi apa yang dia harusnya bayar. 在这个世界上，很多人他们以后不能够还下去，能够还清他们应当所要还的。 Makanya kan ada pekerjaan debt collector kan ya. 所以有这些去收账这些安排这些 Saya 警 suka 察了什么去收账。 Saya suka lihat kalau saya bawa mobil ada orang yang duduk di pinggir jalan pakai motor kemudian main-main handphone liatin motor jalan. 当我们驾驶汽车有人从旁边驾驶摩托一直 klakson 我们的时候， Suatu hari saya pernah ke sebuah minimarket kemudian ada seseorang yang hampiri seorang bapak dengan motor dan tanya, "Bapak nama ini?" "Bapak namanya ini?" 当我在到这个 supermarket 去的时候，突然间有一个人骑摩托靠近我，他说：“先生，你叫这个名字吗？” Karena seringkali ketika orang ngambil motor, dia tidak bisa bayar dan motornya akan ditarik. 因为时常人家买这个摩托车，但是他不能够继续还下去的时候，他的摩托就被拉回去。 Tetapi berbeda dengan Tuhan. 但是不是这样子对上帝？ Ketika dia memberikan metrai yaitu Roh Kudus dan Roh Kudus itu jadi jaminan dia pasti akan lunasi. 当上帝赐给我们那个圣灵成为印记的时候，圣灵要说我们已经还清了。 Dia bukan Tuhan yang omon-omon. 他不是一个bukan Tuhan yang Tembak, omon-omon. 开玩笑的上帝。 Ya betul. Tuhan yang tidak sembarangan ngomong tanpa mikir. 他不是一个开玩笑的上帝，只有讲罢了，没有讲过的。 Tetapi dia adalah Tuhan yang berkata dan menepati. 他是上帝，他是所说的，他是应许，
他一定要实行的。 Sehingga dua pengesahan yang kita pelajari hari ini adalah Allah Roh Kudus memeteraikan paragiso kita sebagai milik Tuhan yang tidak bisa diganggu-gugat. 上帝现在我们所讲的就是上帝用圣灵印记我们，已经不能够被人家弄我们了。 Yang kedua adalah Allah Roh Kudus ada jaminan arhabon atas kehidupan di dunia ini dan kehidupan kekal yang kita pasti terima. 圣灵也是要担保保证我们在这个世界上的生活，也是在以后的生命。 Bapak Ibu, dalam seminggu ini kan liburan tuh ya. 弟兄姐妹，在这个星期里面， Tetapi ada satu anak jemaat, satu mama dari semu atau istri pendeta 有两个人去世了，第一个是师母的母亲， yang sedang sakit kritis di ICU. 她在ICU 里面，在那边医疗。 Anak jemaat ketika Musa menyampaikan di grup dan berkata sedang kritis, tidak sadarkan diri. 当牧师讲到还在警戒里面， Dan kemudian Musa ke sana dan kemudian dikasih kabar lagi sudah sadar. 他不了， Dan kemudian ditanya. 以后被问， Dan kemudian anak jemaat ini berkata, saya tetap percaya kepada Kristus. 我真正一直相信基督。 Jadi ditanya tentang kepercayaan, keselamatan, dan dia berkata, saya percaya kepada Kristus. 问他对他得救跟相信，他说我相信基督。 Yang kedua adalah mama dari semu pendeta atau istri pendeta. 第二就是师母的爸爸妈妈，她的妈妈， HB-nya itu 5. 她的 HB 就5， Drop masuk ICU sekarang. 一直降落就进到这个警戒房。 Saya cukup mengenal karena 10 tahun saya bersama. 我认识她，因为我10年曾经与她在一起。 Saya cukup banyak mendengar cerita tentang mama dari semu. 我时常听到关于这个圣母的妈妈。 Tetapi puji Tuhan, mama dari semu dibaptiskan. 感谢上帝，她已经受洗了。 Bapak Ibu, di dalam 2 cerita pastoral tadi, 刚才所讲的2个， kenapa perlu menanyakan tentang jaminan atau kepercayaannya tentang keselamatan? 他怎样子在对这个保证对他的拯救？ Karena kita menyadari bahwa hidup kita di dunia ini sementara. 我们能够感觉到，我们活在这个世界上只有暂时罢了。 Ketika kita meninggalkan dunia ini, itulah hidup yang kekal yang kita akan jalani. 当我们离开这个世界的时候，我们要踏上我们永恒的生活、永恒的生命， Dan harus ada kepastian. 一定要有一个肯定的。 Kepastian adalah Roh Kudus memeteraikan dan menjadi jaminan untuk kita. 肯定的就是圣灵已经印记我们成为属于上帝的。 Sehingga memantapkan saya tetap aman dalam kasih dan kuasanya bahkan ketika segala sesuatu di dunia ini tidak menentu sampai saya berjumpa muka dengan Tuhan. 叫我肯定，虽然在这个世界上很多没有肯定的事情，当我们面对面见到上帝的时候， Di dalam kekekalan. 在永恒里面。 45 menit selesai. 45分钟结束了。 Bapak Ibu, itulah hidup kita. 弟兄姐妹，我们的生命就是这样子。 Kalau khotbah itu bisa kita atur berapa menit. 如果我们讲到能够安排几分钟， Tetapi tidak ada seorang pun yang tahu hidupnya itu berapa lama. 但是没有一个人知道他的生命有多长有多久。 Ketika jam kehidupan itu 在我们 berbunyi, 生命的时间， alarm kehidupan itu memanggil. 当这个闹钟叫我们的时候， Lalu ketika alarm kehidupan itu memanggil kita, maka apa yang membuat kita yakin untuk meninggalkan dunia ini dan segala sesuatu? 当我们的生命结束的时候，什么叫我们的肯定？当我们离开这个世界上，什么事情要发生？ Tuhan. 上帝， Apa yang dia akan buka meterai itu dan menunjukkan pada kita? 他要把
板啊被风的心开起来，他要指给我们看。 Anakku. 我的儿子， Bapak Ibu, bukankah itu kata yang paling indah ketika Tuhan berkata kepada kita, ketika kita meninggalkan dunia ini dan berkata, anakku. 多么的美善！当我们离开这个世界上的时候，我们面对面见到上帝，上帝对我们说：“我的儿女。” Tidak ada seorang pun yang tahu berapa lama dia hidup. 没有一个人知道他可以活在这个世界上有多久。 Tetapi satu hal yang Tuhan kasih tahu, bagaimana kita hidup dan setelah kita hidup kita akan kemana. 如果上帝告诉我们怎样子生活，我们经过了这个世界上，我们要到哪里去？ Kepada siapa kita akan menuju hidup setelah di dunia ini? 向着谁我们知道这个世界上的生活生命。 Dan kata apa yang kita akan dengar ketika kita menuju ke situ? 当我们知道那个方向走的时候，我们要听到什么？ Apakah kita akan mendengar kata, hai hambaku yang jahat dan tidak setia? 我们没有听到上帝对我们说：“你这个儿子，我二个仆人。” Apa kita akan mendengar, hai anakku yang kukasih, masuklah. 是否我们要听到我的儿女啊？ Terimalah kesukacitaan di dalam Tuhan selamanya. 要永远的享受在主里。 Biarlah dua pengesahan ini menjadi semangat kita apapun kondisi hidup kita. 今天早上在我们所讲的，让我们成为一个兴奋，我们的身份，我们的生活，无论怎样的情况， Kita tetap bisa berkata, Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidupku, aku tetap setia kepada Engkau. 我还能够对上帝说：“上帝，无论发生在我们的生活上什么事情，我还是 Mungkin kita berjalan di dalam ketidakpastian, sakit, penyakit, atau apapun, tetapi kita tahu dan berkata, Tuhan, Engkau sudah memeteraikan aku, Engkau sudah memberikan jaminan kepadaku, dan aku terus belajar untuk setia kepadamu. 在这个世界上没有确定的，但是主，你已经应记我成为属于你的，我要忠心于你。” Saya ingat 20 tahun yang lalu, ketika saya 20年前， selesai praktik di sebuah gereja 2 bulan, dan kemudian dalam perpisahan saya berkata seperti ini. 但是说我在探测在一个小的教会差不多2个月， Mungkin kita tidak akan pernah ketemu lagi. 大概我说我大概我们不再见面了， Mungkin saya tidak pernah akan ke gereja ini lagi. 大概我一定是没有来到这个教会了。 Tetapi kalau kita tidak ketemu di sekarang ini, di dunia ini, saya berdoa supaya kita ketemu di surga nanti. 如果我们在这个世界上没有再见面了，我祷告以后我们在天堂要见面。 Karena kita adalah orang yang telah dimeteraikan dan Roh Kudus menjadi jaminan untuk kita yakin kita masuk surga. 因为我们已经成为上帝所应记的人，圣灵是我们的保证。 Kita berdoa. 我们祷告， Tuhan, kami bersyukur kepadamu. 主啊，我们感谢你， Engkau tahu kondisi kami. 你知道我们的情况， Mungkin ada keraguan di dalam diri kami. 大概在我们里面有诱惑， Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang kami sukar untuk menjawab. 大概有一些问题我们很难去解答。 Mungkin ada situasi-situasi kehidupan yang membuat orang berkata kepada kami, kenapa kamu harus tetap percaya kepada Kristus? 大概在一些的某某的情况的时候，有人对我们说：“为什么你还是继续成为基督徒？” Tetapi biarlah seperti apa yang Rasul Paulus tuliskan di dalam Efesus 1, 13-14. 但是正像使徒保罗所写的以弗所书1章13节14节， Roh Kudus menjadi meterai. 圣灵成为我们的印记， Roh Kudus menjadi jaminan. 圣灵成为一个保证， Sehingga membuat kami apapun kondisi 叫我们无论在怎样的情况， tidak pernah satu detik pun kami berpikir untuk tinggalkan Tuhan. 没有一段的时间，没有1分的时间，我们要离开上帝。 Ketika kami mengalami kekeringan rohani, tidak sedetik pun kami berpikir untuk tinggalkan Tuhan. 当我们面临饥渴的时候，我们有时候没有想的要离开上帝。 Ketika kami mengalami kekeringan rohani, semakin kami berjuang untuk dekat dengan Tuhan. 当我们的灵命枯干的时候，
叫我们更挣扎来学习，来更亲近上帝。 Ketika kami mengalami berbagai sakit, berbagai pergumulan keluarga, pergumulan ekonomi, semakin kami tidak berpikir untuk tinggalkan Tuhan. 当我们在挣扎疾病的时候，挣扎在经济上的时候，主叫我们更加的亲近你，我们不离开你。 Tetapi membuat kami semakin ingin dekat dengan Tuhan, semakin ingin dekat dengan Tuhan. 叫我们更加爱你，更加亲近你，更加想到你。 Terima kasih Tuhan. 感谢你， Berkati setiap jemaat Tuhan hari ini. 祝福今天早上在座的每个弟兄姐妹们。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉靠主耶稣的名，我们将祷告。 Amin. 阿门。 Saya serahkan.